Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video kali ni saya akan share tentang sales cycle. Sebab saya dah review beberapa bisnes dan dia orang susah nak buat sale dan saya perhati dia punya persamaan adalah dia orang tak faham tentang sales cycle. So saya rasa siapa yang buat bisnes wajib tahu tentang sales cycle ni. So sales cycle ni secara mudah dia saya bahagi sales cycle ni kepada 3 bahagian, iaitu sebelum, dan ni semasa, ni selepas. Sales cycle ni sales cycle ni adalah proses jualan. So kita kena faham sebelum jualan, semasa jualan dan selepas jualan ni apa benda yang perlu kita buat. So kebanyakan orang ni dia belajar tentang ilmu ni apa semua, tapi bila dia tak faham, dia tak tahu kedudukan benda yang dia belajar tu bahagian mana. So sebelum ni, contoh kita duk belajar FBX, kita belajar customer avatar, apa lagi kita belajar? Kita belajar headline, kita belajar copywriting, kita belajar tentang USP. Ni adalah sebelum. Apa tujuan kita belajar benda ni? Iaitu kita nak dapatkan kontak. Kita nak dapatkan kontak. Ni sebelum. So, yang ni kerja marketing. Macam mana nak dapatkan kontak. So ni yang benda-benda yang kita kena belajar. FB ad, customer avatar, headline, USP. Ramai orang duk kejar belajar benda ni. Tapi selepas dapat kontak, apa proses yang perlu kita buat? Nak dapatkan kontak ni, proses dia kita panggil prospecting. Dalam sales cycle ni, prospecting baru satu aktiviti. Dalam sales cycle ni ada 7. Baru prospecting. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi aktiviti yang kita perlu buat. Dan 5 berada kat sini. 1 ada kat sini. Ni sales cycle. So lepas kita dapat kontak, apa benda yang kita perlu buat masa dapat kontak? So ada 5 kita punya step untuk sales cycle. Yang pertama iaitu approach. Prospecting adalah untuk dapatkan kontak. Ni kerja marketing. Semasa untuk buat sale. Semasa ni untuk buat sale, untuk close deal, untuk buat jualan. So, apa step yang perlu kita buat untuk buat jualan? Ni ada step dia. Pertama, approach. Yang kedua, fact finding. Yang ketiga, presentation. Yang keempat, handling objection. Yang kelima, closing. So, ini step untuk kita buat sale. Ini step untuk kita dapat kontak. Approach ni, macam mana kita nak mendekati prospek.
ataupun macam mana kita nak ice breaking, ataupun kita nak build rapport dengan prospek. Okey, tu kerja approach. Fact finding ni kita nak cari seberapa maklumat tentang prospek. Okey. So tujuan fact finding ni kita ada 4. Pertama, kita nak tahu dia punya masalah. Kat fact finding ni kita nak tahu apa masalah prospek. Okey, ramai orang dia terus nak cerita pasal produk. Okey. Bila dia dapat contact number, terus nak cerita pasal produk. Terus lompat kepada presentation. Ni sebab tak boleh nak close. Sebab benda yang kita nak propose kat prospek tu tak kena dengan dia punya problem. Okay? So, kita kena tahu dia punya problem kat sini. Dah tahu dia punya problem, langkah kedua adalah kita nak biar dia nampak worst case scenario. Dia kena nampak apa kesan terburuk kalau dia tak selesaikan dia punya masalah. Sebab kadang-kadang prospek ni dia ada masalah tapi dia tak tahu. Ataupun masalah dia tu masalah yang biasa-biasa. Belum melarat lagi. Okay? So dia tak nampak kesan kalau dia tak settle dalam bulan ni, ataupun mungkin kesan tu 5 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang. Okay? So tugas kita untuk bagi tahu prospek. Okay? Dan yang ketiga, dalam fact finding ni juga, kita nak prospek akan nampak apa solution yang kita boleh bagi. Ataupun kita nak match kita punya produk dengan dia punya problem. Dengan dia punya masalah ni. Okay? So, ni solution. Okay? Kita nak match kita punya produk. Macam mana produk kita boleh selesaikan masalah dia. Dan yang keempat pada saya ni yang paling penting. Okey, ni yang paling penting, iaitu interest. Dalam tempat part fact finding ni, yang paling penting kita nak naikkan dia punya minat. Okey. Panggilan pukau ni kita fokus kat semasa. Lepas dapat kontak, macam mana kita nak approach dia, kita nak fact finding. Kemudian bila kita fact finding, kita akan jumpa dia punya masalah, kita tahu dia punya worst case scenario, apa solution, dan yang paling penting adalah nak naikkan minat. Okay. Key dalam panggilan pukau adalah naikkan minat prospek. Sebab bila dah minat, benda lain dia akan jadi mudah. Sebab tu pada saya fact finding adalah part yang paling penting dalam sales cycle. Okay. Kemudian bila orang dah minat ni, kita tak perlu nak cerita panjang. Sebab dia dah minat. Okay. So, bila dah dia minat, macam saya, bila saya buat jualan, okay, saya cycle dia macam ni. Prospecting duduk sini. Approach, fact finding, okay. Kat sini kerja saya adalah naikkan minat. Saya tak cerita pasal produk. Saya cuma naikkan minat prospek. Saya tak akan cerita pasal produk. Saya akan cerita something yang boleh menaikkan minat prospek pada kita punya produk. Tu je. Okay. Dan once dia ready, dia dah sampai satu tahap, kita dah nampak dia betul-betul berminat, dah betul-betul nak tahu. Okey, bila dah minat baru dia betul-betul nak tahu. Okey, tu baru kita masuk bab presentation. Presentation ni dia akan jadi mudah. Sebab dia memang dah ready nak tahu. Okey? Okey. So, presentation cuma kita present kita punya ciri-ciri produk dan juga benefit. Itu je. Okey. Dan lepas tu kita ada handling objection. Okey. Tapi sebelum handling objection, kita ada sini handling objection. Okey, sini satu lagi. Part yang paling penting. Sebelum handling objection, kat sini ada attempt to close. Sebab setengah-setengah orang, bila dia dah present produk, dia tak tahu macam mana nak buat ayat closing ataupun attempt to close. Dia akan jadi blur. Okay. So, kita kena tahu ada satu part kita panggil attempt to close. Macam kita try macam mana adakah betul-betul prospek ni nak membeli. Tu penting. Okay. So, handling objection.
Saya sebut tadi, paling penting adalah kita naikkan interest. Dan bila orang dah betul-betul ada minat, objection dia akan jadi kurang. Ataupun mungkin tak ada objection. Sebab tu, panggilan pukau ni, kita memang design supaya seboleh mungkin minimum handling objection. Objection ni akan jadi minimum. Ataupun mungkin kosong. Okay? Kemudian closing. Closing ni pun, kita ada ayat-ayat closing kita. Okay? Kita ada teknik closing kita. Okay? So, macam saya ada 3 step untuk closing. Ada 3 step untuk closing. Ramai orang tak tahu. Bila tak tahu, dia habis kat sini, dia settle kat sini, dia blank. Tu, penting kita kena tahu sales cycle. Okay? So, apa ayat closing yang kita nak guna? Sangat-sangat penting. Okay? So, bila settle bab sini, kita dah boleh buat jualan. So, kat sini close. Closing. Okey, ada lagi satu part iaitu selepas. Yang ni kita dah buat jualan. So, selepas ni macam mana? Selepas ni kita ada servicing. Selepas ni kita ada servis. Okey, ramai orang silap faham tentang servis ni. Okey, servis ni dia orang ingat servis ni semata-mata nak jaga customer. Okey, tapi sebenarnya servis ni adalah untuk untuk generate lebih banyak income. Tu je. Macam mana cara? Pertama, kita boleh buat, kita servis untuk repeat order. Yang kedua, kita buat servis untuk upsell ataupun cross sell. Okey. Dan pada saya, yang paling penting adalah daripada servis ni, kita nak satu customer, dia akan jadi 10. Macam mana kita, customer yang kita close tadi, kita nak jadi 10 customer yang lain. Ni penting. Sebab bila settle buat servicing, okey, kita akan jadi sale kita boleh buat double, triple dengan kos yang sangat-sangat minimum. Okey? So macam mana kita boleh buat? Kita ada teknik-teknik, iaitu panggil referral. Okey, center of influence. Okey? Dan kita boleh create customer is agent. Customer is agent. Kita macam mana kita nak convert customer tu jadi agent. Okay, tu secara keseluruhan sales cycle. Kita kena detail. Prospecting ni, apa dia punya teknik-teknik yang ada. Banyak, sangat-sangat banyak teknik-teknik yang ada. Okay. Yang kedua, approach macam mana. Fact finding kita macam mana kita nak proses. Presentation macam mana. Handling objection macam mana. Closing macam mana. Kemudian servicing macam mana. Ni yang kita kena belajar. Knowledge ni kita kena tahu. Okay. So, keseluruhan dia, sales cycle dia akan jadi secara keseluruhan, sales cycle akan jadi prospecting, kemudian approach, kemudian fact finding, kemudian presentation, handling objection, closing, servicing. Dan kenapa kita sebut sebagai cycle? Sebab daripada servicing, dia akan dapat balik prospek. Prospek baru. Daripada servicing, jadi prospek baru. Dia tak mati kat sini. Sebab tu flow dia bukan straight ni sales process. Okay, prospecting, approach. Mati kat servicing. Tak. Dia sales cycle. Dia balik ke situ. Bila kita faham benda ni, banyak benda yang kita boleh baiki. Okay, contoh. Ada orang, dia problem dekat approach. Okay, kita akan check satu-satu. Macam saya akan check satu-satu. Kat mana problem? Mungkin kita bagi ayat pertama tu orang dah tak nak dengar dah. Ataupun bila kita call, orang dah tak minat dah. So macam mana kita approach? Okay, kat sini kita ada short story macam-macam. Okay, kemudian macam mana nak fact finding?
saya cek biasa kalau handling objection akan timbul isu, banyak orang tak boleh nak close, okey. So sini saya akan cek nombor 1. So kita kena betul-betul faham tentang sales cycle ni, okey. Dan saya ada buat satu video. Saya dalam video tu saya buat tentang sales cycle tapi belum detail. Video tu tentang panggilan pukau, okey. So basically kita cover tentang sales cycle ni, dan panggilan pukau ni kita buat skrip jualan based on sales cycle. So dia ada proses dia. Macam mana kita nak approach, macam mana kita nak finding, kemudian macam mana kita nak naikkan interest, kemudian macam mana nak present, dan kita ada attempt to close, kemudian macam mana nak handling objection, dan apa ayat closing, teknik closing, 3 step. So tu yang saya cuba sampaikan dalam bengkel dan juga dalam video-video saya. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.